Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Wildan, Junior Health Ambassador of Perak daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Burhanuddin. SMKDB merupakan sekolah dalam perjalanan menuju Sekolah Lestari Alam. Berikut ialah projek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Luqman Wildan, Junior Health Ambassador dari SMK Dr. Burhanuddin. Di sini saya ingin berkongsi maklumat bagaimana sekolah saya menjalankan amalan 5R, Jana Ekonomi, Lestari PPKI dan Project Based Learning ataupun PBL demi mencorak SMKDB ke arah Sekolah Lestari Alam. 4 entiti yang terlibat dalam mencorak SMKDB ke arah Sekolah Lestari ialah Unit HEM, Kelab Pencinta Alam, Pendidikan Khas dan Project Based Learning ataupun PBL. Kita lihat projek Unit HEM yang diketuai oleh Tuan Haji Sulaiman selaku PKM SMK Dr. Burhanuddin dalam usaha melakar landscape sekolah dan asrama berkonsepkan taman hijau. Antara aktiviti yang dijalankan adalah menyemai anak pokok di sekitar kawasan sekolah dan asrama dalam usaha menuju taman hijau. Berikut adalah aktiviti menghijaukan landscape asrama dan sekolah. Menyediakan taman mini di sekolah seperti taman kooperatif. Taman Botani Suri, Taman Balai Seni, Taman Ros Jepun di bawah seliaan PPKI, Taman Paku Pakis dan Seledium di sudut Taman Sains. Apa yang menarik jika pengunjung memasuki kawasan sekolah, mereka pasti akan terpegun dengan keindahan koridor yang diwarnai dengan tanaman hiasan seperti Seledium dan spesies Anthurium. Entiti yang seterusnya adalah unit program pendidikan khas integrasi ataupun PPKI yang melibatkan pelajar masalah pembelajaran dan pendengaran. Individu yang menjayakan projek Jana Lestari Ekonomi PPKI. Pertama, projek hidroponik di bawah seliaan Tuan Haji Ayub. Kedua, projek Rozel telah dijalankan semenjak tahun 2018. Pelajar bukan sahaja menanam tapi menjual hasil produk buah Rozel seperti jus, pekatan dan jam Rozel. Projek seterusnya adalah penternakan arnab daging untuk mengurangkan kos. Makanan ternakan tanaman seperti ketumbar Jawa, ketum Cina, rumput Israel dan indigo vera ditanam untuk membekalkan protein dan menggemukkan arnab. Berikut adalah manfaat pokok indigo vera zolligeriana. Projek keempat adalah projek Taman Ros Jepun. Selain menjadi tumpuan pelajar beristirahat, pelajar dilatih menanam dan memasarkan tanaman hiasan ros Jepun. Bagi memastikan kemandirian diri, pelajar PPKI dilatih untuk menghasilkan produk makanan dan memasarkan produk mereka melalui mini cafe PPKI. Dan projek terkini adalah projek penanaman cendawan tiram yang diselia oleh Encik Muhammad Saiful. Penuaian sebanyak 3 kali telah dilakukan dan hasil tuaian dijual kepada warga sekolah. Sebagai sekolah TS25 yang menekankan pembelajaran bermakna dalam suasana yang kondusif, pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL dijalankan untuk menjadikan pelajar lebih kreatif dan inovatif. Tema kelestarian alam, kesihatan, tenaga hijau dan pemakanan sihat menjadi tema PBL pada setiap tahun agar pelajar lebih cakna dengan isu sekeliling. Ini adalah contoh tajuk PBL yang dijalankan sejak tahun 2018 sehingga 2021. Gambar pameran PBL dari tahun 2018 hingga 2021.
Entiti yang telah berjaya menggerakkan amalan kitar semula dalam kalangan warga sekolah adalah usaha dari guru dan pelajar Kelab Pencinta Alam. Kelab Pencinta Alam bukan sekadar memberikan fokus kepada amalan kitar semula tetapi sering mengetengahkan isu pencemaran plastik, kepentingan biodiversiti, pemanasan global dan konservasi. Kelab Pencinta Alam SMKDB telah mengamalkan 5R dalam amalan kitar semula. Pada tahun 2020, SMKDB telah melancarkan kempen sekolah sebagai kawasan bebas plastik sekali guna seperti polistiren, straw dan plastik pembungkusan. Walaupun tidak dapat dijalankan secara 100%, usaha untuk menjadikan SMKDB kawasan zero plastik sekali guna terus dijalankan. Pertandingan melukis poster video TikTok tentang ancaman plastik sekali guna terus dijalankan dari masa ke masa. Guru-guru memberi sokongan dengan membawa bekas makanan dan minuman dari rumah. Ahli Kelab Pencinta Alam sering menjalankan aktiviti audit sampah dan pengumpulan bahan kitar semula berdasarkan jenis-jenis plastik yang berbeza. Pelajar dididik untuk membuat pengasingan mengikut kategori iaitu pengasingan sisa makanan, sampah yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula. Pelajar digalakkan untuk mengasingkan sisa sampah selepas program sekolah. Guru dan pelajar merupakan penyumbang utama plastik, kertas dan tin aluminium. Berikut adalah jumlah jualan dari segi jisim dan jumlah wang dari tahun 2018 hingga 2021. Amalan kitar semula yang keempat ialah guna semula. Botol deterjen, botol mineral, botol minyak dan tayar dijadikan tempat menanam sayur-sayuran. Amalan 5R yang terakhir ialah ROT atau reputkan sisa makanan dari dapur, dewan makan, kantin dan juga market untuk dijadikan baja kompos. Inisiatif menghasilkan baja kompos menjadi pemula kepada projek saya sebagai JHEP iaitu mengamalkan pertanian secara semula jadi atau dikenali sebagai organic farming. Untuk memulakan pertanian organik, kami telah menyediakan 2 stesen kompos. Taman Sains menghuraikan sampah dari sisa kebun dan sisa sayuran dari market. Tanah kompos yang dihasilkan digunakan sebagai medium tanaman sayuran seperti sawi, kacang soya hijau, edamame, kobis, strawberry. Untuk menggalakkan masyarakat, terutamanya remaja dan pelajar menjalankan tanaman organik, saya telah dan sedang dalam progres menghasilkan 11 video bagaimana menghasilkan baja dan racun organik. Kenapa saya memilih organik? Organik merupakan solusi untuk menghasilkan sumber makanan yang murah, bersih dan bebas racun dan baja kimia. Tubuhan memerlukan nitrogen. Baja ikan ataupun fish amino acid akan membekalkan nitrogen yang akan membantu proses penghasilan protein dan juga pembahagian sel yang di mana akan mempercepatkan proses penumbuhan pokok. Okey, jadi kali ini kita akan menghasilkan baja fish amino acid. Jadi bahan-bahan yang diperlukan sangat-sangat mudah iaitu ikan yang telah disiang dan dipotong kecil-kecilan dan juga gula merah. Sama juga seperti jus buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nisbahnya adalah 1 kilo ikan bersamaan dengan 1 kilo gula merah. Ikan di sini, jumlah berat ikan di sini adalah 100 gram, jadi berat gula merah juga kita gunakan sebanyak 100 gram saja. Prosesnya sama saja menggunakan biji bekas, kain dan juga tali. Sama saja cara-cara pembuatannya seperti jus buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Letakkan kedua ini
campurkan ikan dan juga gula merah. Jadi di sini saya akan gunakan contoh. Projek kedua saya adalah mengitar semula plastik. Sejak COVID melanda dunia ini, penggunaan plastik semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Menurut statistik yang saya peroleh daripada berita harian, penggunaan plastik meningkat sebanyak 5% sejak tahun 2019. Penggunaan plastik dalam kalangan masyarakat juga adalah satu orang bersamaan dengan 16.78 kg selama setahun. Itu adalah jumlah yang sangat-sangat banyak. Oleh itu, saya sebagai Junior Health Ambassador telah mewujudkan beberapa langkah untuk mengitar semula plastik. Pertama sekali ialah proses pengasilan sampah. Bitong yang pertama, kita perlu membuang sisa makanan yang berlebihan. Manakala bitong yang kedua adalah sisa sampah yang boleh dikitar semula seperti plastik, kotak minuman dan sebagainya. Bitong yang ketiga adalah sampah yang tidak boleh dikitar semula. Ini adalah alat yang telah kami hasilkan yang dipanggil sebagai perangkap plastik. Plastik-plastik yang boleh dikitar semula akan dibuang ke dalam alat ini. Untuk menjimatkan penggunaan air, kami tidak menggunakan air pipe atau sebagainya. Kami hanya bergantung kepada air hujan untuk membersihkan plastik-plastik ini yang kemudiannya akan dijual untuk menjana pendapatan. Akhir sekali, kami tonjolkan kejayaan pelajar Kelab Pencinta Alam dalam pertandingan berkaitan dengan alam sekitar di peringkat negeri dan kebangsaan sepanjang tahun 2021. Sebelum menutup tirai, ingin saya tegaskan, JHEP ataupun Wira Alam, kami lebih dari satu. Program kelestarian sudah lama bermula, bukan baharu. Program kelestarian akan terus diperkasakan kerana bumi kita tiada dua atau tiga, tetapi hanya ada satu. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.